Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah di Safi Al-Khamis, Bahasa Arab tahun 5 tahta al-mawdu' fil matbah. Okey, kita masih lagi dalam tajuk yang pertama. Okey, cuma hari ni kita akan tengok al-kalimah al-masmu'ah hizbu hadza wa hadhihi. Maksudnya kita akan belajar hari ni isim isyarah iaitu kata ganti yang menunjukkan sesuatu, okey, dengan penggunaan dia adalah haza dan juga hazihi. Okey, kita nak tahu perbezaan antara haza dan juga hazihi. Masa bila kita guna haza ataupun macam mana kita nak gunakan atau nak menentukan sesuatu isim isyarah tu dengan perkataan yang dengan kalimah yang sesuai. Okey, iaitu kita nak tahu perbezaan antara haza dan juga hazihi. Okey, kalimah mana yang kita menggunakan isim isyarah haza dan kalimah yang mana kita akan gunakan isim isyarah hazihi. Okey, macam yang Ustazah bagi tahu tadi, okey, penggunaan haza dan juga hazihi pada kalimah-kalimah tertentu. Okey, apa perbezaan di antara keduanya? Okey, hari ini kita akan tengok perbezaan isim isyarah haza dan juga hazihi dan kalimah-kalimah mana yang kita akan gunakan untuk haza dan juga yang mana kita akan gunakan untuk hazihi. Okey, so kita nak tengok perbezaan di antara dua isim isyarah ni. Yang mana satu yang sesuai untuk kalimah yang kita nak guna. Okey, jom kita teruskan. Okey, pertama kita akan tengok penggunaan isim isyarah haza. Okey, di bawah ni adalah contoh kalimah-kalimah yang kita boleh gunakan haza untuk menunjukkan sesuatu. Okey, so yang ni Ustazah sertakan sekali perkataan dan juga gambar supaya lagi senang kamu nak faham. Okey, so perkataan yang pertama yang kita boleh gunakan haza ni sebagai isim isyarah, isim yang menunjukkan sesuatu. Okey, pertama kita akan tengok ikut Ustazah baca sama-sama ya. Haza mauhidun. Hadza mauhidun. Ini dapur. Okey, next. Hadza furnun. Hadza furnun. Ini ketuhar. Yang seterusnya. Hadza sikinun. Hadza sikinun. Ini pisau. Okey, seterusnya. Hadza sahnun. Hadza sahnun. Ini pinggan. Okey, seterusnya, kalimah seterusnya. Hadza ibrihun. Hadza ibrihun. Ini cerek. Okey, yang terakhir. Hadza finjanun. Hadza finjanun. Ini cawan. Okey, ini adalah contoh. Okey, di bawah ni adalah contoh-contoh kalimah-kalimah yang boleh digunakan, yang kita gunakan haza sebagai isim isyarahnya. Okey, boleh dapat. Ustazah harap kamu faham. Untuk yang satu ni, haza, ini adalah contoh-contoh kalimah-kalimah yang kita akan gunakan haza sebagai isim isyarah. Isim untuk, orang kata apa, haza ni untuk menunjukkan sesuatu. Contoh kita nak tunjuk kata, ini dapur. Okey, so kita gunakan haza mauhidun. Okey, Ustazah harap kamu boleh faham. Okey, kita ke seterusnya. Hazihi pula. Okey, tadi kita dah tengok kalimah-kalimah yang menggunakan haza. Okey, sekarang kita akan tengok pula kalimah yang menggunakan hazihi untuk isim isyarah, untuk yang menunjukkan sesuatu. Okey, so kita tengok hazihi. Ini antara kalimah-kalimah yang kita akan gunakan hazihi untuk menunjukkan sesuatu. Okey, so yang pertama adalah Thalajatun. Hadhihi thalajatun. Hadhihi thalajatun. Ini peti sejuk.
Okay, next. Hadhihi miqalatun. Hadhihi miqalatun. Ini kuali. Okey, seterusnya. Hadhihi syaukatun. Hadhihi syaukatun. Ini garfu. Okey, seterusnya. Hadhihi mighrafatun. Hadhihi mighrafatun. Ini senduk. Okey, next yang terakhir. Hadhihi mil'aqatun. Hadhihi mil'aqatun. Ini sudu. Okey, ini adalah contoh-contoh kalimah yang kita gunakan hazihi sebagai isim isyarah, iaitu isim yang menunjukkan sesuatu. Okey, Ustazah harap kamu boleh faham dan kamu boleh menentukan. Dah boleh tengok dah perbezaan antara haza dan juga hazihi. Perbezaan penggunaan haza dan juga hazihi. Okey, so kita tengok next slide untuk lebih kamu faham perbezaan antara haza dan juga hazihi. Okey, tadi kita dah tengok kalimah-kalimah yang kita gunakan haza dan juga hazihi. Okey, so ni adalah perbezaan di antara haza dan juga hazihi. Okey, haza kita gunakan lil mufrad dengan muzakkar ni lah. Okey, kalau hazihi lil mufradah ataupun muannas. Kalau kata muzakkar muannas ni dia akan bezakan laki dengan perempuan. So kalau mufradah ni kalimah yang kita gunakan itulah. Okey, so kalau kamu senang, kamu nak faham, senang saja, benda yang mudah sekali. So saya nak explain dekat kamu, berbeza daripada yang kamu nak tengok, senang saja. Okey, haza kita boleh tengok, okey ada finjanun dan juga mauhidun, contoh yang saya bagi. Okey, hazihi syaukatun dan juga mil'akhutun. Okey, perbezaan dia senang saja. Kamu just tengok di kalimah hazihi. Kita tengok isim isyarah hazihi. Kamu tengok kalimah dia, di belakang kalimah dia mesti akan ada perkataan ni. Okey, akan ada ta marbutah. Okey, yang ni yang membezakan antara haza dan juga hazihi. So senang, kalau kamu tengok kalimah tu dekat belakang dia ada ta marbutah, dia automatically dia adalah hazihi. Kita gunakan isim isyarah hazihi. Okey. So kamu tengok saja kalau ada ta marbutah kat belakang ni, dia terus jadi hazihi syaukatun, hazihi mil'akhutun. Okey, so tengok balik haza. Okey, kita tengok haza dekat belakang dia tak ada pun. Nampak tak? Dia tak ada pun ta marbutah. Okey, so belakang dia tak ada ta marbutah. Senanglah kalau kamu tengok perkataan ataupun kalimah yang tak ada ta marbutah, kita gunakan haza. Okey, perkataan yang ada ta marbutah kita gunakan hazihi sebagai isim isyarah, isim yang menunjukkan, kita nak menunjukkan sesuatu. Okey, so saya harap kamu faham perbezaan antara haza dan juga hazihi. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi di lain pembelajaran. Okey, semoga bermanfaat untuk kamu semua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.